Okay, nama saya Nur Nazrin bin Nur Hisham. Bersama saya sekarang ialah Dr. Wan Mahani Hafizah binti Wan Mahmud, merupakan seorang pensyarah dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di Universiti Tun Sri Lanka, Malaysia. Okay, Doktor, sebelum kita mula, saya nak bertanya beberapa soalan. Doktor sudah berapa lama jadi pensyarah dekat UTHM? Saya bekerja sebagai pensyarah bermula pada tahun 2014. Jadinya lebih kurang 7 tahun lah macam tu. Lama juga. Waktu degree dulu Doktor ambil kos apa? Degree saya Engineering Biomedical Engineering dari Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Sebelum ni Doktor ada kerja dekat mana-mana industri ke sebelum jadi pensyarah? Tak ada. Selepas habis degree, saya terus sambung PhD dan bila habis PhD tu saya terus join UTHM lah. Okay, faham. Okay Doktor, kita boleh mulalah. Sekarang tajuk kita hari ni ialah how environmental issue affect the character and health of the workers. So pengenalan tentang isu ni ialah kita semua tahu masalah persekitaran memang wujud di tempat kerja dan banyak faktor kenapa ia berlaku. Nanti kita akan sentuh satu-satu, tapi sekarang kita kecilkan skop kita terhadap faktor yang boleh memberi kesan kepada perwatakan dan kesihatan seseorang pekerja itu. Soalan yang pertama, berdasarkan pengalaman doktor, adakah masalah perwatakan seseorang boleh dipengaruhi oleh majikan yang suka memaksa atau memarahi pekerja tersebut? Dan sekiranya ia berterusan, apa yang akan berlaku? Okey, so untuk soalan ni, pada saya mungkin ya, mungkin tidak. Sebab pada pandangan saya, secara amnya perkara ni lebih kepada individu tu sendiri. Macam mana dia react ataupun terima terhadap perangai majikan yang seperti itu. Majikan pun manusia, kan, bos ada pelbagai watak juga. Jadi sebenarnya bergantung kepada macam mana staff tu terima situasi. Sebagai contoh, kalau staff A dia anggap bos marah-marah dan paksa tu adalah perkara yang positif untuk dia, untuk motivasikan diri dia bekerja dengan lebih kuat, dia takkan jadilah masalah perwatakan, kan. Tapi contohnya staff B ni pula dia memang jenis yang tak boleh terima bos tegur. Jadi benda tu lama-lama dia akan menyebabkan rasa tak puas hati yang makin meningkat, dan kalau berterusan perkara macam ni memang boleh membawa kepada persekitaran kerja yang tak sihat lah. Macam tu. Maksudnya bergantung kepada orang tu dipandang sudut negatif ataupun positif lah. Ya, betul. Okay, soalan yang kedua, pada pendapat doktor, rakan sekerja yang seperti toksik ataupun dengki terhadap kita, bolehkah dia memberi kesan buruk pada mental seseorang itu? Jika ada lah dalam persekitaran kerja dan terpaksa berhadapan dalam jangka masa yang lama, ya memang boleh memberi kesan lah sebenarnya. Jadi pada pandangan saya, berusahalah untuk elakkan diri daripada bersua muka, bekerjasama, berbual dengan orang yang sebegini. Elakkan dirilah daripada ni. Kita dekat mana-mana pun memang akan jumpa lah orang yang macam ni, kan. Cuma atas kita jugalah macam mana kita nak handle, atasi situasi macam ni. Okay, soalan seterusnya, jarak antara tempat kerja dengan rumah yang jauh, bolehkah ia menyumbang kepada kesan negatif terhadap perwatakan seseorang itu seperti panas baran atau sebagainya? Secara asasnya tak.
faktor jarak tu sendiri pada saya takkan menjadi penyumbang lah. Sebab sebelum kita mohon kerja dekat situ pun kita dah tahu dan kita dah boleh jangka lah kalau kita kerja kat situ kita akan hadapi isu nak kena travel jauh. Dan bila kita dah lama bekerja kat tempat tu pun kita lama-lama dah akan jadi rutin dan benda tu takkan rasa terbeban. Tapi kalau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, contohnya ada faktor kedua, ketiga, ada masalah dengan family, ada masalah rumah tangga ke apa kan, benda ni boleh memberi efek lah kepada orang tu. cara ni kepada orang tersebut. Sebab ada orang tempat kerja dia jauh tapi jalan dia tak jam. Ada orang jalan dia jam. Mungkin tengok orang tu juga. Betul. Ya, tengok situasi jugalah. Macam saya sendiri memang dekat tapi suami saya jauh, kerja dekat Tangkak, hari-hari berulang. Tapi macam awak cakap lah, dia tak tempuh jam yang teruk sebab dia lalu highway. Cuma kalau dia ada tambahkan isu benda-benda yang selain daripada jarak perjalanan tu, katakan dia terlampau banyak kerja, dia fikirkan sangat kerja ataupun dekat rumah ada anak sakit ke apa, terlampau fikirkan, jadi perjalanan tu pun dia rasa macam dia start rasa terbeban lah. Okay, sebab ada faktor lain yang mempengaruhi dia punya perkara yang first kali tadi tu kan. Kalau tak ada rasanya dia boleh kata dia dah sebati dengan hidup dia, memang dia kerja jauh, dia faham kan, dia dah biasa lah. Macam tu lah. Okay, faktor kelemahan organisasi dalam konteks agihan kerja. Sesuatu syarikat atau mana-mana tempat, Dr. pernah hadap tak faktor kelemahan? Yang ni saya akan jawab ya. Sebab jika agihan kerja tu tak seimbang, sesekali mungkin okey lah, kita nak terima. Tapi jika dah jadi kebiasaan, contohnya bos asyik bagi kerja yang banyak pada kita je, pada orang lain tak bagi, dia lama-lama tu boleh timbulkan rasa tak puas hati lah macam kepada majikan. Dan jika orang tu pula yang selalu terlibat kerja tu selalu pendam tanpa selesaikan isu ni dengan majikan ke, mungkin dia tak cuba untuk atasi mungkin dengan cara cakap dengan mungkin majikan yang lebih tinggi ataupun dengan kawan-kawan untuk riliskan masalah ni, ditambah pula dengan kerja yang dia dapat tu banyak, memang lama-lama boleh bagi masalah tekanan lah dekat kesihatan mental tu. Kalau doktor dalam situasi tersebut, apa yang doktor buat? Tindakan doktor? Kalau saya macam mana mungkinlah kita first kali cuba bercakap dengan baiklah dulu dengan majikan kan. Kita cuba tanya macam kerja yang dia bagi ni memang adakah dia bagi sama rata dekat semua orang, memang skop kerja kita ataupun tak. Kalau mungkin atas dasar macam saya cakap tadi lah, sesekali kan dia minta tolong dan mungkin next time hari lain pekerja lain pula dia minta tolong, yang tu saya rasa okey lah, pada saya tak ada masalah. Tapi kalau lama-lama tu memang dia orang kata apa, makan dalam lah. Tapi kena pandai lah handle situation selain daripada bagi tahu majikan. Kalau macam benda tu membebankan juga kita, boleh maklum. Sebab kalau kita tak bagi tahu, kita rasa terbeban, majikan tak tahu kan. Mungkin ada orang ni memang jenis suka buat kerja ataupun dia tak ada tanggungjawab lain. Contohnya dekat rumah tak ada anak, tak ada family. Balik rumah pun boleh sambung buat kerja. So dia punya tahap
kemampuan untuk buat kerja dalam satu hari tu mungkin lebih berbanding orang lain kan. Jadinya mungkin pada dia kerja banyak tak ada masalah sebab dia boleh bawa balik selesaikan dekat rumah. Dia tengok jugalah atas orang tu macam mana kan. Nak kena pandai lah, kena pandai handle situation macam tu. Jangan pendam seorang-seorang lah. So maksudnya kalau tak suka tu beritahu je lah. Beritahu, itu cerita dia, jangan pendam lah. Kalau lama-lama memang boleh tekanan. Okey, soalan seterusnya, berdasarkan keadaan semasa sekarang dalam menghadapi wabak COVID-19, kerajaan menyarankan work from home WFH. Soalannya ialah berdasarkan pengalaman doktor sendiri, adakah isu persekitaran sewaktu bekerja di rumah boleh menyumbang kepada masalah perwatakan dan kesihatan mental seseorang itu sendiri seperti gangguan anak-anak dan sebagainya? Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, ya, boleh mempengaruhi. Sebab bila kita dekat rumah, terutamanya bila ada anak-anak yang masih kecil dan perlukan sepenuh perhatian dan jagaan, lama-lama kita boleh rasa tekanan tu. Sebab kita terpaksa lalui hari-hari kita dengan tugas ataupun tanggungjawab yang berubah-ubah. Sekejap kita nak kena buat kerja and then kalau tiba-tiba anak panggil, kita nak kena tukar topi kita, orang kata kan, kepada jadi parents pula. Lepas tu tengah nak kena sediakan makan, nak kena entertain dia juga, lepas tu nak kena sambung balik buat kerja. Dia jadi bila bertukar-tukar macam ni dan kita pun jadi tak fokus lah nak buat kerja. And especially kalau kerja yang perlukan ada due date kan, kita nak kena submit juga. So dia akan nak tak nak ganggu pula masa kita rehat, terpaksa buat malam bila anak-anak dah tidur. So benda ni personally memang boleh mengganggu lah. Tapi macam saya problem tadi juga, dia lebih kepada macam mana kita individu tu sendiri handle lah. Kalau rasa tak mampu, mungkin boleh bincang dengan husband. Masa kita tengah buat kerja tu dia yang jaga, macam tu. Kena pandai lah, ataupun bagi tahu dekat bos kalau ada meeting yang penting, kita fokus dekat meeting dulu. Kalau ada masalah dengan anak, kita bagi tahu siap-siap, bos sekarang ni anak saya tak boleh nak tinggalkan anak, jadi kalau ada apa-apa yang isu berbangkit yang perlukan kerja seterusnya daripada saya, mohon maklum lah, macam tu. So at least sekurang-kurangnya bos tahu kita punya keadaan dan situasi ni boleh boleh dihandle. Yang penting bagi tahu dan jangan buat hari-hari lah. Maksudnya ada hari semestinya kita okey kan untuk ni, ada hari dia hari-hari lah. Anak-anak ni pun dia manusia juga, ada time dia okey, ada time dia tak okey. So kena pandai jugalah. So maksudnya kalau kerja dekat rumah ni kita ada dua tugas lah. Satu jaga anak, satu buat kerja kita. Ya, dua tiga kerja lah selain daripada anak. Kita nak kena yang rumah pun nak kena pastikan walaupun tak hari-hari membersih, tapi sekurang-kurangnya kena pastikan rumah tu keadaannya terkawal supaya anak-anak tak ada benda yang bahayakan dia untuk main kan. Walaupun kita nak lepaskan dia main sendiri pun nak kena pantau juga. Tu nak tugas untuk masak lagi, dia banyak-banyak macam tu. Asyik bertukar-tukar setiap masa. Macam tu lah. Okay, tempat kerja yang kotor seperti berhabuk, asap atau panas dan sebagainya, bolehkah dia memberi kesan kepada perwatakan atau kesihatan mental seseorang itu dalam jangka masa yang panjang? Ya, boleh beri kesan sebab untuk kita fokus kepada kerja dan bekerja dengan selesa, kita perlukan persekitaran yang kondusif yang boleh tingkatkan fokus kita kepada kerja tu. Jadi kalau tempat tu tak bersih, kena take action lah, bersihkan. Ataupun kalau tempat panas,
katakan tak ada elektrik ke, carilah alternatif untuk selesaikan. Yang penting kalau ada masalah-masalah tersebut yang perlukan orang kata apa, action daripada majikan, bagi tahu. Katakan macam perlukan apa, majikan sediakan barang-barang untuk pembersihan ke, perlukan orang untuk datang bersihkan ke dekat office, bagi tahulah majikan. Sekurang-kurangnya majikan tahu situasi kita dekat office macam mana, dan macam mana dia boleh mempengaruhi fokus kepada bekerja itulah. Okey. Sebab ada orang dia sebagai engineering, civil engineering, dia kerja dekat site. Site kan kotor, panas. So boleh memberi kesan kan. Ya, betul. Betul. Kalau yang kerja dekat site, dekat luar kan, memang lama-lama tu boleh memberilah tekanan kepada seseorang tu. Dia kena pandailah handle. Mungkin minggu ni dia kerja luar, lepas tu minta dekat bos kerja dekat office pula. Kena pandailah. Okey, sekarang kita masuk kepada cadangan untuk atasi isu. So soalannya ialah okey, saya rasa ini ramai juga orang buat. Tabiat suka tukar tempat kerja, bolehkah dia selesaikan masalah ini? Berdasarkan pengalaman doktor sendiri macam mana? Pada saya, pandangan saya lah, since saya pun tak pernah tukar-tukar kerja, tapi berdasarkan situasi semasa, dan saya pernah berjumpa dengan orang yang jenis suka tukar kerja ni, pandangan saya benda ni tak boleh menyelesaikan problem isu-isu ni. Sebab apa? Sebab dekat mana-mana kita kerja pun masing-masing ada kelebihan dan kekurangan dia. Masalah pun dekat mana-mana pun ada kan. Mungkin masalah tak ada masalah majikan yang marah-marah, tapi ada masalah nak kena kerja tempat kotor, mabuk kan. Dia dekat mana-mana pun ada. Jadi pada saya diri kita sendirilah. Kalau daripada kita nak lari daripada masalah setiap masa, baiklah kita selesaikan masalah tu kan. Kalau ada problem dengan rakan kerja yang toksik, mungkin take action lah, cari solution, bagi tahu, maklumkan majikan ke, ataupun mungkin boleh cari solution lain. Maksudnya bagi tahu majikan kita tak nak kerja dengan orang ni, kita nak bagi kerja pada kita dekat tempat lain, dekat kawasan lain ataupun portfolio lain, macam tu lah. Di atas kita jugalah, kalau boleh solvekanlah, selesaikan isu masalah yang ada tu. Jangan cuba kata kat sini ada masalah terus nak tukar tempat kerja, sebab sekarang ni pun bukan senang nak cari kerja kan. Dekat mana-mana pun ada masalah, memang tak boleh selesai lah sebenarnya masalah tu kalau selalu tukar kerja pun, sama je. Yang penting cuba selesaikan isu yang ada tu, macam tu. So maksudnya tak boleh lari lah daripada masalah, kena hadap. Ya, jangan lari lah, selesaikan. Soalan seterusnya, adakah hanya dengan mengamalkan sikap profesionalism sahaja dapat menyelesaikan isu seperti ini? Pada pandangan doktor macam mana? Tak semestinya. Pada saya professionalism tu memang perlu dalam kerja, kita perlu bersikap profesional kan. Tapi pada saya kena seimbang jugalah aspek-aspek lain. Ada contohnya, ada time dengan majikan kita boleh jadi kawan, ada time kita memang kena anggap dia tu sebagai bos kita yang boleh arah kita untuk buat kerja kan. So yang penting niat kita bekerja tu pun kena betul. So kalau kita profesional, tapi profesional kita tu sekadar nak menunjuk dekat orang ataupun nak mengampu majikan, so tak bagus juga kan. Jadinya kena balance kah dengan aspek-aspek lain juga. Okay, soalan terakhir doktor. Bolehkah dengan berkongsi masalah bersama keluarga atau kawan rapat boleh selesaikan masalah ini? Berkongsi masalah dengan family, dengan keluarga dan kawan rapat ni
dia selesaikan masalah tu tak, tapi boleh membantu untuk mengurangkan tekanan untuk menghadapi masalah. Tu dia, walaupun masalah tu tak selesai, sekurang-kurangnya bila kita share ataupun kongsi masalah kita dengan kawan ataupun family, kita dapat ringankan sikitlah tekanan tu sebab kita dah luah pada orang dah tahu mungkin kita tak puas hati dekat sini, kita ada problem dengan orang ni, kita ada masalah dekat dekat apa pejabat ke apa kan. Jadinya orang tu sama ada boleh jadi diam ataupun mungkin dia bagi pandangan, tapi pandangan yang dia bagi tu mungkin tak selesaikan pun masalah. Cuma kita rasa lega sikit lah sebab kita dah share. And itu adalah benda yang bagus lah sebenarnya. So maksudnya masalah tu takkan selesai pun, cumanya dari segi kesihatan mental boleh kurangkan sikit lah. Ya, ya. Doktor ada cadangan lain ke nak tambah? Kalau saya lah in general berkaitan dengan aspek persekitaran kerja ni, benda paling penting adalah kita sebagai pekerja, kita sendiri kena tahu limit kita. Orang kata apa? Know your limits lah kalau in English kan. Kalau kita rasa tertekan masa tengah buat kerja dengan masalah tempat kerja ke, ambil cuti, luangkan masa dengan family, tanpa fikirkan bebanan kerja. Dia kena balance lah dalam hidup ni. Jangan sampai diri sendiri, orang kata apa, burn out. Dia jangan sampai kita lepas limit tapi kita cuba push juga diri kita. Benda ni tak bagus untuk kesihatan mental dan juga lama kelamaan mungkin boleh timbulkan masalah persekitaran dekat kerja kan. Bila kita dah burn out, kita dah rasa tertekan, kita pun mungkin boleh marah dekat kawan sekerja, boleh bergaduh dengan majikan. So nak elakkan benda tu, pada saya kita kena tahulah limit individu kita tu, tahap kita nak buat kerja tu macam mana. Kalau kita rasa terbeban sangat-sangat, cubalah selesaikan isu tu, bercakap dengan kawan, family, mungkin boleh share dengan majikan, tanya macam mana nak solvekan isu tu. Kita sendiri pun kena pandailah tahu limit untuk kita elakkan daripada tekanan yang melampau dekat diri. Betul. Maksudnya kena tahu limit kita lah dekat mana. Ya, ya. Dekat mana-mana pun lah, bukan untuk kerja je, untuk benda lain pun sama. Macam belajar pun, kalau kita dah rasa tepu sangat, mungkin stop lah, buat benda lain dulu kan, rehat sekejap. Jangan sampai orang kata apa, terlalu nak juga siapkan sampai tertekan dan sampai bermakan diri lah benda tu lama-lama kan. Sebab ada orang dia jenis suka kejar KPI kerja. So dia stres sana pun dia buat juga kerja. Lama-lama dia burn out lah kan. Betul. Ya, memang bila burn out tu dia boleh menyebabkan isu lain lah pula. Macam saya cakap tadi kan. Nanti marah-marah rakan sekerja. Tak best lah, dia akan membawa kepada isu lain pula, isu persekitaran kerja yang lebih tak sihat lah. Nanti mungkin dia pas kerja dekat kawan ke kan, nanti kawan tu pula tak nak ada masalah macam tu. Pada saya tu je lah, tahu limit kita sebagai pekerja tu, setakat mana kita boleh buat setakat tu lah. Bila rasa dah penat tu, rehat sekejap lah. Cuba, betul, rest sekejap. Bukan kata tolak tepi, bukan kata push pada orang, tak boleh macam tu kan. Orang lain pun ada masalah juga. Rest sekejap, lepas tu sambung. Jangan sampai terlalu bebankan kepala lah kita. Kita nak hidup, kalau boleh nak hidup lama kan. Dan kalau boleh pun nak kerja lama dengan situasi kerja yang best. Kita tak nak kejar KPI sampai KPI untuk tahun tu achieve, tapi KPI tahun selepas tu dah tak boleh nak achieve sebab dah ada masalah mental ataupun kawan-kawan dah tak membantu sebab tahun tu dia dah terlampau macam streskan kawan dia kan. Macam tu lah. Okay doktor, terima kasih doktor sebab hadir dan temu buat pendek ni.
semua soalan sudah ditanya dan dijawab. So saya rasa setakat itu je lah untuk kali ni. Saya doakan Dr. Supaga sihat dan selamat daripada COVID-19 dan juga selamat berpuasa. Apa lagi Doktor? Okey. Terima kasih Nazrin. Selamat berpuasa juga. Okey. Okay.